Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Azzuddin bin Zakaria, nombor metrik A167810, ingin membentangkan slide latihan ilmiah saya yang bertajuk Analisis Istifham di dalam surah Al-A'raf. Baiklah, pertama sekali mari kita pergi ke bahagian pengenalan. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu-satunya kitab yang akan kekal hingga hari kiamat. Begitu pentingnya mempelajari bahasa di dalam Al-Quran sehinggakan mereka yang tidak mengenal bahasa akan menimbulkan rasa kerdil dalam diri mereka. Seterusnya, antara cara mempelajari bahasa Al-Quran adalah dengan mempunyai pemahaman tentang ilmu ma'ani. Menurut Al-Hashimi 1960, ilmu ma'ani merupakan salah satu ilmu yang mengkaji tentang susunan ayat supaya dapat mengelakkan ketidaksesuaian maksud antara penutur dengan pemahaman pendengar. Terusnya, antara skop perbahasan ilmu ma'ani termasuklah kalam khabari, kalam insya'i dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menyampaikan maklumat serta pesanan kepada seluruh umat manusia melalui uslub insya'i, khususnya dalam bentuk istifham yang terletak tidak kira pada awal, tengah maupun akhir ayat. Melihat konteks istifham, perkataan istifham adalah merupakan kata terbitan atau masdar yang diambil dari perkataan istafhama. Secara etimologi, istifham bermaksud meminta keterangan atau meminta penjelasan. Melihat dari sudut terminologi pula, Az-Zarkashi 1980 telah menyatakan bahawa istifham adalah mencari sebuah pemahaman tentang sesuatu perkara yang tidak diketahui. Selain itu, jika dilihat di dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah, istifham dapat didefinisikan sebagai mencari keterangan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Baiklah, seterusnya kita pergi pula ke permasalahan kajian. Dalam meneliti bentuk istifham, masalah yang dihadapi adalah untuk menentukan makna-makna istifham kerana ianya bukan sahaja membawa kepada makna asal ayat istifham tersebut, tetapi istifham juga memiliki makna kiasan, lebih-lebih lagi di dalam Al-Quran. Sementara itu, seorang ulama balaghah iaitu Az-Zarkashi 1984 mendefinisikan istifham sebagai keupayaan mencari pengetahuan tentang sesuatu perkara yang tidak diketahui sebelum ini atau sesuatu perkara yang bersifat tidak jelas akan kesahihannya. Sehubungan itu, Faridah Omar 2010 menjelaskan dalam disertasinya mencadangkan agar menjalankan kajian tentang aspek-aspek atau elemen-elemen lain dalam balaghah yang masih belum dilakukan atau diketengahkan lagi. Dengan demikian, hasil penelitian daripada kata-kata tokoh berkenaan makna istifham serta keindahan di dalam Al-Quran, maka pengkaji tertarik untuk membuat satu kajian berkaitan uslub istifham di dalam Al-Quran. Kajian ini mengkhususkan tentang gaya bahasa istifham di dalam surah Al-A'raf. Seterusnya, kajian ini juga merangkumi makna-makna istifham yang diberikan oleh sebahagian tokoh-tokoh balaghah serta fungsi gaya bahasa istifham di dalam Al-Quran. Terdapat beberapa persoalan-persoalan yang timbul menyebabkan penulis tertarik untuk membuat kajian berkenaan istifham di dalam surah Al-A'raf. Yang pertama, bagaimanakah konsep istifham di dalam bahasa Arab? Yang kedua, apakah gaya bahasa istifham yang terdapat di dalam Al-Quran? Dan yang ketiga, apakah elemen estetik gaya bahasa istifham di dalam surah Al-A'raf? Berdasarkan permasalahan kajian yang dinyatakan oleh penulis, berikut merupakan objektif kajian yang ingin dicapai oleh penulis sepanjang menyiapkan kajian ini. Yang pertama, mengkaji konsep istifham dalam konteks bahasa Arab. Yang kedua, mengkaji gaya bahasa istifham yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis elemen estetik gaya bahasa istifham yang terdapat di dalam surah Al-A'raf. Sekarang kita berpindah pula ke limitasi kajian. Sepanjang menjalankan penyelidikan ini, pengkaji telah mengkhususkan skop kajian dengan lebih mendalam dan terperinci, iaitu dengan hanya mengambil beberapa komponen yang perlu dikaji sahaja. Dengan itu, pengkaji hanya perlu memfokuskan kepada elemen tersebut agar kajian yang dilakukan tampak lebih jelas dan selari dengan objektif kajian. Selain itu, ia juga membolehkan pembaca memahami apa yang ingin disampaikan oleh pengkaji di dalam kajian ini.
Perbincangan berkaitan istifham di dalam surah Al-A'raf akan memfokuskan kepada elemen estetik gaya bahasa istifham yang terdapat pada surah tersebut. Di samping itu, penulis turut memperincikan lagi skop kajian di mana kajian ini hanya berfokuskan kepada ayat 1 hingga 100 di dalam surah Al-A'raf. Dengan itu, kajian ini hanya menumpukan kepada estetik gaya bahasa istifham yang terdapat di dalam surah Al-A'raf dari ayat 1 hingga 100. Oleh yang demikian, dengan adanya limitasi kajian ini, pengkaji akan lebih berhati-hati serta dapat melaksanakan kajian dengan jayanya tanpa ada pelarian konteks. Kajian ini hanya berfokus kepada satu kaedah saja, iaitu dengan menggunakan metodologi kualitatif, yang mana kajian ini sepenuhnya berbentuk kajian kepustakaan. Baiklah, terdapat dua kaedah yang digunakan pengkaji dalam menyiapkan kajian ini. Yang pertama adalah kaedah pengumpulan data. Data merupakan bahan yang penting bagi pengkaji, terutama dalam menjawab segala pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penyelidikan. Hal ini demikian kerana data yang diperoleh akan memberi impak kepada hasil kajian sekaligus dapat menentukan sama ada sesebuah kajian itu berkualiti atau tidak. Sehubungan dengan itu, dalam memastikan ketepatan data yang terdapat pada sumber dan bahan yang dirujuk, pengkaji telah melakukan beberapa kritikan tidak kira pada sumber dalaman maupun luaran. Hal ini demikian kerana ianya dapat memperkukuh lagi setiap fakta dan maklumat yang diperoleh oleh pengkaji yang terdiri daripada berbagai-bagai sumber. Kritikan dalaman sumber adalah untuk memastikan kemantapan data tentang isi kandungan sumber yang diambil. Sementara itu, kritikan luaran sumber pula adalah bertujuan untuk mengesahkan sumber dari pelbagai aspek seperti tempat, masa serta individu sumber. Kedua adalah kaedah penganalisian data. Metod yang diguna pakai dalam kaedah ini adalah metod dokumentasi atau kepustakaan. Dokumen dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bertulis dan bercetak yang direkodkan dan digunakan sebagai bukti. Antara bahan-bahan dokumen termasuklah autobiografi, buku, diari, surat-surat serta banyak lagi. Manakala metod dokumentasi pula adalah suatu kaedah untuk menganalisis dokumen-dokumen serta bahan bukti yang diperoleh oleh penulis. Dapatan kajian bagi objektif pertama adalah mengkaji konsep istifham dalam bahasa Arab, iaitu dengan membawakan definisi istifham dari sudut bahasa dan istilah serta menghuraikan adawat istifham bersama fungsinya yang hakiki. Menurut Ibnu Manzur 1999 dalam kitab penulisan beliau iaitu Lisan Al-Arab, perkataan istifham adalah berasal dari perkataan fahima, yafhamu, fahman, yang membawa maksud meminta pengetahuan terhadap sesuatu perkara dengan menggunakan hati. Selain itu, menurut Az-Zarkashi 1984, istifham dari sudut istilah adalah keupayaan mencari pengetahuan tentang sesuatu perkara yang tidak diketahui atau sesuatu perkara yang bersifat samar-samar akan kesahihannya. Seterusnya, kita berpindah pula ke adawat istifham. Baik, seperti yang kita sedia maklum, antara adawat istifham dalam bahasa Arab termasuklah hamzah, hal, ma, man, kaifa, mata, ayyana, anna, kam, aina dan ayyu. Baiklah, di sini pengkaji akan mengupas beberapa adawat istifham beserta fungsinya yang hakiki. Pertama adalah huruf hamzah. Huruf hamzah mempunyai dua fungsi yang hakiki, iaitu yang pertama tasawur, iaitu suatu gambaran tentang sesuatu perkara sama ada gambaran tersebut berunsurkan mufrad atau jawapannya yang bersifat mufrad. Dalam situasi ini, huruf hamzah perlulah disokong dengan sesuatu yang ditanyakan, yang mana sesuatu yang ditanyakan itu mempunyai kaitan dan bandingan, ini qarinah yang diletakkan selepas lafaz am. Sebagai contoh, Muhammad yaqra'ul Quran am Khalid, dan jawapannya adalah Muhammad yaqra'ul Quran. Fungsi kedua pula adalah tasdiq. Tasdik merupakan suatu bentuk pembenaran tentang sesuatu perkara yang ditanyakan dan tidak membandingkan dengan perkara yang ditanyakan. Sebagai contoh, a'anta talib, dan jawapannya na'am, ana talib.
Adawat istifham yang seterusnya adalah man. Adawat man berfungsi untuk bertanyakan sesuatu perkara kepada makhluk yang berakal. Kebiasaannya, huruf man diletakkan di awal ayat dan ianya juga terletak sebelum isim. Misalnya, man kataba hadza. Walau bagaimanapun, menurut Al-Hashimi, jika adawat man digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu yang tidak berakal, ianya bererti perkataan man pada ayat tersebut membawa kepada makna kiasan. Baiklah, sekarang marilah kita beralih pula ke dapatan kajian bagi objektif kedua, iaitu mengkaji gaya bahasa istifham yang terdapat di dalam Al-Quran. Jika kita lihat pada paparan slide yang disediakan, terdapat 17 gaya bahasa istifham di dalam Al-Quran yang dijumpai oleh penulis, antaranya taqrir, taswiyah, nafi, ta'ajjub, tamanni dan lain-lain. Walau bagaimanapun, penulis akan mengambil serta menghuraikan beberapa sahaja daripada gaya istifham tersebut. Baiklah, yang pertama adalah taqrir, iaitu penegasan. Dalam konteks ini, ayat istifham tidak lagi memerlukan kepada jawapan. Hal ini demikian kerana istifham taqrir bertujuan untuk menegaskan suatu gagasan dan bukan lagi berfungsi sebagai pertanyaan. Kebiasaannya, jenis istifham ini menggunakan huruf hamzah sebagai alat tanya kepada istifham dan kemudian diikuti dengan fi'il nafi. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Yang bermaksud, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk? Surah Al-Insyirah ayat 1. Pada ayat ini, huruf istifham yang diikuti dengan huruf nafi tidak membawa maksud nafi. Sebaliknya, ia berfungsi untuk menegaskan serta membenarkan ayat yang terdapat selepas huruf nafi tersebut, iaitu melapangkan dada Nabi Muhammad SAW serta mengisinya dengan iman dan hidayah, iaitu petunjuk. Seterusnya adalah taubih, iaitu pencelaan. Contoh ayat istifham di dalam Al-Quran yang berfungsi untuk mencela adalah seperti di dalam surah Al-Mulk ayat 25 dan 26, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Mafhumnya, dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu? Jika kamu benar-benar orang yang betul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya, iaitu hari kiamat, hanya ada pada sisi Allah sahaja. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul, pemberi peringatan dan amaran yang terang nyata. Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahawa pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingkar ini bukanlah bertujuan untuk meminta jawapan tentang waktu berlakunya hari kiamat, kerana secara umumnya mereka sudah pun tahu bahawa para nabi dan rasul juga tidak mempunyai keupayaan dalam menentukan bilakah hari kiamat akan berlaku. Namun lebih jauh daripada itu, ayat istifham ini adalah bertujuan untuk mencela serta mengejek para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dapatan kajian bagi objektif ketiga adalah menganalisis estetik gaya bahasa istifham yang terdapat dalam surah Al-A'raf dari ayat 1 hingga 100. Baiklah, di sini penulis dapat mengenal pasti bahawa terdapat 24 ayat yang mengandungi istifham. Selain itu, penulis juga mendapati bahawa hampir kesemua ayat istifham, iaitu 24 ayat tersebut, membawa kepada makna kiasan seperti taqrir, nafi, nahi dan sebagainya. Dalam pada itu, analisis selanjutnya akan dibincangkan pada masa akan datang. Intihannya, kajian ilmiah yang berfokuskan kepada 3 objektif ini merupakan sebuah kajian kualitatif pengumpulan data yang bergantung secara keseluruhan kepada kaedah kepustakaan. Data yang ditemui pula kemudiannya dianalisis dengan teliti. Fokus utama kajian ini adalah estetika gaya bahasa istifham, dan berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang telah dilakukan, dapatlah disimpulkan bahawa istifham merupakan antara bidang kajian yang dijalankan oleh para sarjana balaghah sejak dahulu hingga kini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.